Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Pertama sekali kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengurniakan kepada kita nikmat-nikmat yang sangat banyak zahir dan batin. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat itu sentiasa dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita orang-orang yang bersyukur terhadap nikmat yang dikurniakan dan ditambah lagi dengan kurniaan-kurniaan yang lain. Kuliah Masjid Abidin pada malam ini ingin meneruskan huraian kalam hikmat Syekh Ahmad Ibn Atta'illah Al-Iskandari radhiyallahu anhu yang ditulis di dalam karya beliau Al-Hikam. Namun sebelum saya mulakan huraian kalam hikmat ini, saya ada nak sampaikan sedikit tentang semalam saya ada berkuliah di Masjid Marang. Kemudian baru saya perasan saya ada tersilap sebut sikit. Jadi baru teringat balik. Jadi saya nak betul sedikit lah apa yang saya tersilap sebut tu supaya tidak menjadi kekeliruan lah. Iaitu isu yang saya bahaskan pada waktu itu mengenai dalil yang digunakan oleh golongan yang mengharuskan bertawassul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menyebut nama baginda, sama ada ketika baginda masih hidup atau setelah baginda sudah wafat. Jadi antara dalil yang saya kemukakan ialah yang dikemukakan oleh golongan yang mengharuskan tawassul ni dengan Nabi Muhammad ni, khususnya bagi setelah Nabi telah wafat ni. Jadi mereka ni antara dalil yang menjadi rujukan mereka ialah riwayat berkaitan dengan ada seseorang yang datang ke kubur Nabi. Ini berlaku di zaman Sayyidina Umar. Jadi dia datang ke kubur Nabi. Jadi riwayat tersebut ada seseorang. Jadi ada setengah pihak cuba menafikan riwayat ini kerana dia kata seseorang itu tidak dikenal pasti. Jadi meragukanlah. Jadi saya nyatakan bahawa alim ulama yang mengkaji tentang hadis ini, yang membahaskannya, mereka kenal pasti orang yang dimaksudkan dalam riwayat itu. Sekalipun riwayat itu tidak menyebut nama, datang seorang lelaki. Tapi alim ulama yang mengkaji benda ni mengenal pasti bahawa orang berkenaan itu ialah Bilal bin Haris Al-Muzanni. Cuma kesilapan yang saya terbabas sebut tu, baru saya perasan lepas tu, kesilapan saya nak maksudkan lain tapi tersebut lain. Jadi saya perasan lepas daripada tu. Jadi saya kata Bilal bin Haris Al-Muzanni ini ialah orang yang diamanahkan untuk menjaga harta zakat oleh Sayyidina Umar. Itu kesilapan terbabas sikit. Yang saya nak maksudkan tu bukan dia.
iaitu Malik Ad-Dari, yakni orang yang meriwayatkan cerita tu. Itu silap sikit ya situ. Ceritanya tetap sama. Jadi kesilapan terbabah sayanya, sedangkan yang saya maksudkan itu adalah seseorang yang bernama Malik Ad-Dari. Ini perawi cerita tu. Jadi dia inilah orang yang diamanahkan oleh Sayyidina Umar untuk menjaga harta zakat. Artinya perawi kisah ni orang yang dipercayai oleh Sayyidina Umar. Jadi dalam kuliah tu saya tersasar, saya tersebut Bilal bin Haris Al-Muzanni tu. Sedangkan Bilal itu orang yang terlibat dengan cerita tu. Jadi dia datang ke kubur Nabi, lalu dia kata, ya Muhammad istasqi liqaumik. Dia kata, istasqi liqaumik innahum qad halaku. Wahai Muhammad, tolong mintalah hujang, yakni tolong doalah kepada Allah supaya diturunkan hujang untuk umatmu ini. Sebab apa mereka ni dah hampir-hampir musnah disebabkan kerana kemarau panjang. Itu kisah dia tu. Jadi nak menceritakan macam mana orang ni datang ke kubur Nabi lalu berbicara dengan Nabi yang sudah mati. Jadi apakah kita anggap orang ni tidak sioman sehingga dia bercakap dengan orang sudah mati? Tidak. Dia ni orang yang tahu dan faham keadaan tu. Sebab tu dia buat macam tu. Jadi dia berbicara, ya Rasulullah, ya istasqi liqaumik, ini mintalah. Tolonglah minta hujang. Doalah kepada Allah supaya diturunkan hujan untuk umatmu ini. Jadi itulah yang dikatakan istighasah, sejenis tawassul. Minta pertolongan dengan perantaraan yang diharuskan, dengan keyakinan yang betul. Apa yang perlu ialah kefahaman dan keyakinan yang betul. Yang benda ni akan jadi salah bila kefahaman dan i'tikad tu salah. Bila seseorang tu beriktikad tentang ketuhanan Nabi Muhammad tu, dia ni seolah macam Tuhan yang boleh tolong, itu rosaklah, syiriklah. Tapi kalau dia faham kedudukan bahawa tidak ada yang melakukan sesuatu itu melainkan Allah, yakni dengan kudrat dan iradatnya, sedangkan kita minta tolong dengan makhluk ni, berwasilah ni atas kefahaman bahawa makhluk ni menjadi wasilah yang diharuskan oleh syarak. Kalau ada kefahaman tu, maka tak ada masalah lah. Jadi yang jadi masalah bila orang dia tak ada kefahaman ni, dan salah i'tikad dia tu, rosaklah. Perkara yang sama juga kita boleh tengok perbuatan orang yang semayang di depan Kaabah tu. Kalau semayang depan Kaabah tu, secara zahirnya kita nampak macam dia sujud ke batu Kaabah tu lah. Kalau tengok dari segi zahirnya tu, memang dia menghadap situ, dah sujud kat arah tu, rokok dan sujud ke Kaabah tu. Jadi kita nak tahu dia ni guana tak guana, kena tanya dia lah. Orang yang semayang depan Kaabah tu, sekiranya dia berokok dan sujud pada Kaabah dengan mempertuhankan Kaabah, memang syirik lah. Tapi kalau dia kata dia berokok sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berkiblatkan kepada Kaabah yang disuruh oleh syariat, jelas lah, tak ada masalah lah. Jadi atas perbuatan tu kena tengok apa kefahaman dan apa keyakinan dia. Itu yang saya nak beritahu lah. Jadi nak betul sikit yang saya tersasar terbabah tu sikit. Baik, kembali kepada kalam hikmat Syekh Ibn Atta' ni, iaitu kalam hikmat yang ke-188. Kata Syekh Ibn Atta', Rubama wajadta minal atau wajadta rubama wajadta minal mazidi. Di sini ada beberapa kesilapan cetak lah. Baris ta tu silap, zal tu tak ada, itu kongera. Jadi yang betulnya, rubama wajadta minal mazidi fil faqati ma la tajiduhu fi sawmi wassalah. Baik, kata Syekh Ibn Atta' yang bermaksud, mungkin engkau mendapat kelebihan kurnia dan kebesaran dari Allah pada saat-saat wujud balak kesukaran itu,
yang tidak boleh engkau dapatkan dengan sembahyang dan puasa. Baik, Syekh Ibn Atta' menusi kalam hikmah yang ke-188 ini nak memberitahu rahsia kepayahan dan kesukaran yang dihadapi oleh orang-orang yang berusaha nak dekatkan dirinya kepada Allah. Jadi Syekh Ibn Atta' nak memahamkan kita perkara itu. Jadi kata Syekh Ibn Atta', ada kalanya seseorang tu hatinya tu menjadi lebih lembut, lebih mesra dengan Allah, lebih dekat, lebih kuat tautan hatinya dengan Allah setelah dia menghadapi kesukaran dan kepayahan. Ada orang macam tu, yang mana perasaan itu tu dia tidak dapat dan dia tidak rasai menerusi ibadah-ibadah seperti puasa dan sembahyang. Jadi kata-kata Syekh Ibn Atta' ini jangan disalah tafsir sehingga dikatakan bahawa puasa dan solat ini merupakan ibadah yang kelah rendah. Jangan. Bukan itu yang nak dimaksudkan. Cuma Syekh Ibn Atta' nak beritahu bahawa ehwal yang dialami oleh seseorang dalam hubungan dia dengan Allah tu, iaitu hati ni menjadi lebih mesra, lebih ingat, lebih kuat pautan, ingatan, keyakinan kepada Allah Ta'ala ni. Jadi keadaan itu dicapai oleh seseorang dengan cara yang berbeza-beza. Hatinya rasa khusyuk, kuat keyakinan, kuat pasrah dia tu. Jadi semua ini adalah hasil daripada hati yang dilentur sehingga jadi lembut. Bila hati manusia ni dia jadi lembut, maka ingatan dia terhadap Allah menjadi kuat. Pautan dan kaitan hatinya dengan Allah Ta'ala menjadi lebih kukuh. Ingatannya terhadap Allah menjadi kuat. Jadi bila hati manusia mengalami keadaan seperti itu tu, jadi menurut tasawuf ni, ibadah-ibadah yang dilakukan oleh manusia ni memang berfungsi untuk melembutkan hati. Dan bila hati manusia ni menjadi lebih lembut, maka dia jadi lebih mesra dengan Allah Ta'ala, lebih kuat ingatan, lebih yakin kepadanya, lebih pasrah kepadanya, lebih redha kepadanya. Jadi itu adalah hal-hal yang dirasai apabila hati manusia ini menjadi lembut ataupun menjadi lunak dan menjadi lebih lembut. Jadi ibadah-ibadah yang dilakukan oleh manusia ini berfungsi untuk tujuan tu. Cuma antara seseorang dengan seseorang ni dalam perkara seperti ini ni tidak sama. Ada orang ibadah-ibadah tertentu tu lebih berkesan kepada hatinya, yang mana dengan menerusi ibadah tu dia sangat terasa, hakikat ubudiyah itu tercapai dan sangat terasa menerusi ibadah tertentu. Sebagai contoh, ada orang dengan puasa dia sangat terasa hati dia tu. Terasa dengan arti menerusi ibadah puasa ni dia dapat menghayati ubudiyah, pengabdian dirinya kepada Allah Ta'ala ni lebih berbanding dengan ibadah-ibadah lain. Ada orang gitu. Yang ni bila dia puasa, dia rasa lapar, lemah tubuh. Lalu dengan perasaan tu, dia tersedar diri dia. Dia sedar diri dia, dia insaf diri dia sebagai hamba yang lemah, yang penuh kekurangan. Allah Ta'ala Maha Kuasa. Dia dapat rasa tu menerusi ibadah puasa. Ada orang gitu. Jadi ibadah puasa itulah yang lebih berkesan untuk menjadikan hatinya lebih berubudiyah. Ada orang kadang-kadang dia dapat semua ni dengan menerusi ibadah-ibadah lain. Seperti ibadah solat. Ada orang dengan solat dia sangat terasa ubudiyahnya, pengabdian dirinya tu. Bila bersolat je kok, hatinya mula terasa. Dia menghadapkan dirinya kepada Allah. Dia rukuk, tunduk kepada kehendak perintah Allah. Dia bersujud kepada Allah. Dia terasa sangat. Ada orang, dia merasai hakikat ubudiyah dengan cara itu. Jadi, berbagai-bagai keadaannya. Ada orang lebih tercapai ubudiyahnya itu dengan cara solat. Ada orang dengan cara puasa dan sebagainya. Jadi manusia ni, menurut kacamata ilmu tasawuf, dari hal mencapai hakikat ubudiyah dan merasai hakikatnya tu tidak sama
saluran dia tu, jalur dia tu. Maka di sini Syekh Ibn nak beritahu, maka salah satu daripada saluran, daripada jalur yang dengannya seseorang itu mencapai hakikat ubudiyah, hakikat pengabdian dirinya kepada Allah Ta'ala tu, iaitu menerusi musibah yang mengenai dia tu, kekurangan-kekurangan yang dia hadapi. Maka setelah dia mengalami keadaan tu, hatinya terus balik kepada Allah Ta'ala, bergantung pula kepada Allah, mengharap kepada Allah Ta'ala, berseruh kepadanya, kuat ingatan kepadanya, banyak berdoa kepadanya. Ada orang macam tu. Dan ada orang sebaliknya. Macam tadilah dengan ibadah puasa, ada orang dengan ibadah puasa tu ubudiyahnya sangat terasa. Ada orang dengan puasa jadi kau nak marah. Bila lapar jadi nak marah dulu. Ada pasien tu. Jadi jalur yang membawa manusia mencapai ubudiyah ni, dari segi teknik, dari segi pencapaiannya berbeza-beza. Ada orang kadang-kadang dengan solat, dengan sembahyang tu, dia tak dapat mencapai dengan baik benda tu. Ada orang dengan solat itulah, dia sangat terasa ubudiyahnya, dengan rukuk, sujudnya sebagainya, sangat terasa. Apa yang dia tidak rasa pada ibadah-ibadah yang lain. Ada orang mencapai hakikat ubudiyah ni dengan jalan zikir. Pada waktu dia berzikir, hatinya sangat terasa pengabdian dirinya tu, kehambaan dirinya tu, kefakiran dirinya tu, pada waktu dia berzikir kepada Allah, yang mungkin dia tak rasa menerusi ibadah-ibadah yang lain. Jadi berbagai-bagai. Maka di sini Syekh Ibn Atta menerusi kalam hikmat yang ke-188 ni, Syekh Ibn Atta nak beritahu ada kalanya. Ingat tu, perkataan ada kalanya. Maksudnya benda ni berlaku, kadang-kadang berlaku, kadang-kadang tak. Ataupun berlaku pada sesetengah orang dan tidak berlaku pada yang lain. Iaitu engkau akan mendapati perasaan ubudiyahmu itu sangat terasa ketika engkau menghadapi kekurangan, kepayahan, musibah. Ada kalanya kau akan merasai hakikat tu, yang mana perasaan itu engkau tidak mencapainya, engkau tidak merasainya dalam ibadah puasa dan solatmu. Jadi ini bukan berarti bahawa solat dan puasa itu rendah martabatnya, atau tidak penting, atau tidak perlu dilaksanakan. Tidak, bukan itu yang nak diberitahu. Cuma Syekh nak diberitahu bahawa ada kalanya seseorang itu lebih terasa ubudiyah dalam menghadapi kepayahan dan kesukaran. Yang mana perasaan ubudiyah tu, pengabdian dirinya tu, kenal diri tu, dia tak rasa menerusi ibadah-ibadah yang lain. Itu yang Syekh Ibn Atta nak beritahu kepada kita. Jadi apa motifnya? Apa tujuan Syekh Ibn Atta nak khabar benda ni? Salah satu daripada tujuan yang Syekh Ibn Atta nak beritahu kepada kita menerusi kalam hikmat ni, iaitu supaya ini kita ini tidaklah memandang negatif secara total, secara mutlak terhadap kepayahan dan musibah yang menimpa kita. Ada kalanya dengan musibah itulah kadang-kadang hati kita jadi lembut, hati kita menjadi lebih dekat, lebih ingat kepada Allah. Apa yang kita tak capai benda tu pada waktu-waktu lain. Itu yang Syekh Ibn Atta nak beritahu. Jadi kalau kita tak faham rahsia-rahsia ni, mungkin dalam persepsi kita, musibah-musibah tu, kepayahan, kesukaran tu, kita akan letak negatif semuanya. Tak molek belaka, tak bagus belaka. Jadi Syekh Ibn Atta nak tukar persepsi kita ni supaya kita tidak begitu lagi. Supaya bila menghadapi kepayahan dan kesukaran, dengan harapan mudah-mudahan kepayahan yang kita hadapi itu, kesukaran yang kita hadapi itu, itulah yang menjadi lorong ubudiyah kita. Supaya kita menjadi lebih dekat, lebih ingat, lebih sedar hati kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang nak diajar oleh Syekh Ibn Atta. Kalau tak, kita ngelok semua lagi. Tapi kesusahan ni tak boleh nak elok. Nak ke tambuh ke tetap berlaku. Selagi dunia ni dinamakan dunia, selagi itulah nak elok. Selagi manusia ni hidup, selagi itulah tak nak elok benda ni, tetap berlaku. Jadi nak tak nak kita akan kena tepuh benda tu. Masing-masing ada musibah sendiri yang tidak sama musibahnya. Orang kaya ada musibah dia. Orang miskin ada musibah dia. Orang alim ada musibah dia. Orang jahil ada musibah dia. Berbeza-beza. Orang kaya bukanlah musibah dia tak ada piti. Musibah dia tu dah nak tidur malam, takut orang curi naik rumah. Kadang-kadang.
Mari gitu. Orang yang berkedudukan pula, musibah dia bukan kerana tak ada kerja. Tapi musibah dia ni, kadang-kadang kalau orang perendah ke dia, dia sesakit hati. Sampai ke tahap kadang-kadang nak makan pun tak selesa bila orang perendah ke dia. Bila dia, orang yang ada kedudukan, musibah kau tu juga. Kadang-kadang musibah jadi bermacam-macam. Orang yang ada jawatan pun ada musibah, tak ada jawatan pun ada musibah, yang ada kerja pun ada musibah, yang tak ada kerja pun ada musibah. Ada musibah sendiri, kepayahan sendiri. Tak boleh nak elok. Jadi Syekh Ibn Attab memberitahu kita hikmah ini supaya apa? Supaya paling tidak kalau kita menghadapi musibah itu kita ada pedoman. Kita ada panduan, iaitu dengan harapan mudah-mudahan musibah yang mengenai kita, yang kita hadapi ini mudah-mudahan membantu kita untuk menjadi lebih kenal dirinya, lebih dekat hati kita, lebih mesra hati kita, lebih kuat pergantungan hati kita, lebih sedar hati kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang nak diberitahu oleh Syekh Ibn Attab. Itu satu secara umum. Tapi di sebalik apa yang Syekh Ibn Attab ni, dia ada perkara lain lagi yang lebih khusus sikit dia nak khabar. Saya nak sebut sikit je hal lain. Ini bagi orang yang khusus menempuh perjalanan tarekat lah. Tadi itu umum. Apa benda di sebalik yang nak disampaikan oleh Syekh Ibn Attab ni, faedah daripada apa yang Syekh Ibn Attab beritahu kepada kita ni, nak beritahu kepada kita bahawa jalan-jalan yang boleh menyampaikan manusia kepada Allah Ta'ala ni berbagai-bagai dan tidak sama. Ada orang dia lebih dekat kepada Allah Ta'ala dengan puasa. Ada orang dia lebih dekat dengan Allah Ta'ala dengan solat. Ada orang dia lebih dekat dengan Allah Ta'ala, lebih faham tentang Allah Ta'ala dengan zikir dan bermacam-macam. Jadi artinya apa pedomannya? Seseorang itu hendaklah dia memperbanyakkan amalan yang dengannya hatinya itu menjadi lebih dekat dengan Allah. Dalam keadaan dia tidak meninggalkan ibadah yang lain. Contohnya, kalau dengan ibadah puasa tu dia rasa hatinya tu lebih terasa ubudiyahnya. Lebih kuat hati dia tu kesedaran terhadap Allah, ingatan terhadap Allah bila dia puasa, dia lapar ni. Jadi disuruh banyak itu. Tapi janganlah dia tinggal sembahyang pula. Dia buatlah kewajipan sembahyang, cuma dia banyaklah, dia perbanyakkan amalan-amalan yang terkesan di hati dia tu. Sekiranya dia terkesan dengan zikir, maka dia perbanyakkan zikir tu, zikir-zikir tertentu tu. Dalam kadang amalan lain dia buat juga, tapi tumpuan dia mana-mana amalan yang dengannya dia sangat terkesan dengannya. Itu pedoman tasawufnya. Demikianlah pengertian bahawa bala ujian itu sebagai nikmat batin, yakni nikmat yang sama-samar. Jadi satu kesimpulan yang boleh dinyatakan di sini bahawa bala ni kalau dilihat dari satu sisi, dari sudut zahirnya memang musibah lah. Tapi rupa-rupanya kalau kita lihat dari sisi yang lain, dia ada sudut nikmat dia tu. Dia ada sudut nikmatnya. Yang dapat melihat perkara ni, yang dapat memahami dan menanggapi perkara ni orang yang ada mata hati. Tak ada mata hati mungkin tak nampak lah. Jadi kalau kita sekiranya tidak dikurniakan mata hati yang dapat melihat aspek-aspek yang tersirat ni, mungkin kita tak nampak hikmah ni. Jadi kita tak nampak. Dari sinilah kita boleh faham kata-kata Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Dia kata, aku tidak ditimpa sesuatu musibah tu aku tidak kena, tidak ditimpa, kecuali di sebaliknya ada paling kurang 4 nikmatnya. Jadi yang berpandangan seperti ini adalah yang mendalam pandangan mata hati dia. Jadi dia kata, aku tak kena satu musibah, tak ada satu musibah kena aku ni, satu je tu, tapi di belakangnya aku mendapati ada 4 nikmat dia tu, paling kurang. Ini bagi orang yang ada pandangan mata hati. Jadi kalau kita dikurniakan pandangan seperti ini, alhamdulillah lah. Pada waktu itu kita tidak akan merasa susah dengan kesusahan. Kita tidak akan merasa susah dengan kesusahan. Macam saya kata tadi tu, susah tu tak boleh nak elok. Tapi kalau kita berjaya meletakkan keadaan diri kita tidak susah dengan kesusahan, itu yang dikenaki. Tapi orang yang susah dengan kesusahan, itu standard je, standard kita. Standard kita ni susah dengan kesusahan.
Itu standard orang biasa macam kita. Tapi kalau kita berjaya meningkatkan kualiti jiwa kita ni sehingga tidak susah dengan kesusahan, ini sesuatu yang agak aneh. Agak pelik. Maksudnya bukan semua orang dapat. Ini ada satu khususiah yang dikurniakan Allah. Tapi yang lebih malang lagi tu, dalam keadaan senang pun berasa susah juga. Ni susah. Senang lena tak ada apa-apa, hati sabuk juga. Susah juga. Ni tak boleh. Ni berat nanang. Jadi kita kena usahakan ini. Jadi balik kepada kata-kata Sayyidina Umar tadi tu, iaitu aku tidak ditimpa satu musibah kecuali di sebaliknya ada nikmat. Aspek mana? Antaranya yang disebut oleh Sayyidina Umar, pertama sekali musibah yang kena pada aku itu adalah musibah duniawi, yakni musibah yang sifatnya hal-hal keduniaan. Sedangkan dari segi agamanya aku masih ada keyakinan. Tak hilang lagi keyakinanku, bahkan semakin bertambah. Agamaku masih ada. Jadi hilang terkena musibah pada badan atau pada kehidupan, tapi imanku masih kekal, Islamku masih kekal. Itu satu nikmat. Bagaimana sekiranya musibah pun kena, iman pun cabut, na'udzubillah. Badan sakit, keyakinan pun sakit, na'udzubillah. Yang kedua kata Sayyidina Umar, kena musibah tu bila terkena musibah, aku diberi kekuatan untuk bersabar. Itu satu nikmat kata Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar, kena kepayahan, kena kesukaran, tapi ada kekuatan untuk tahan, untuk terima semua tu, untuk hadapi semua tu. Dan ini tidak mudah. Dan diberi kekuatan untuk bersabar tu satu nikmat. Bagaimana sekiranya kita ni dihadapi kepayahan, menghadapi kesukaran dan kepayahan, dan dijadikan kita ni tak nak terima. Inilah orang bunuh diri ni. Bunuh dirilah, lari jauh-jauh lah, akhir sekali duk nengu seorang diri lah, jadi hilang akal lah. Inilah jadi. Jadi kata Sayyidina Umar, bila dia beri kesabaran tu, itu juga sebahagian nikmat. Yang ketiga, yang ketiga kata Sayyidina Umar, bila aku ditimpa musibah ni, terkena kepayahan, kesukaran ni, nasib baik banyak tu, tak kena banyak lagi. Itu juga satu nikmat. Kena demam 2 hari, nasib baik dah kena seminggu. Jadi dipandang bahawa kena banyak tu, dah kena banyak lagi, itu satu nikmat kata Sayyidina Umar. Bagaimana kau kena lebih daripada tu? Kita susah hari ni harga yang mahal, nak beli ada piti. Tapi makan boleh lagi. Boleh makan lagi. Tapi orang doa ni mikirlah nak beli. Dulu boleh beli, tak nak beli mana? Harga mahal lah ni. Tapi sekalipun begitu, makanan tetap ada, beras ada, sembahyang tak boleh makan. Masih ada nikmat lagi. Jadi sesiapa yang melihat aspek-aspek ini, dia akan melihat nikmat-nikmat tu. Dan yang terakhir kata Sayyidina Umar, musibah yang mengenai aku ni, maka di akhirat nanti aku dijanjikan pahala oleh Allah. Itu juga satu nikmat. Jadi apabila seseorang itu dapat melihat sesuatu kejadian dengan persepsi seperti ini, itu seorang arif, orang yang bijaksana hatinya. Dan orang ini, dia tidak merasa susah dengan kesusahan, tidak terganggu dengan gangguan. Adapun kalam hikmat Syekh Ibn Atta yang ke-189, habis 188 tu, 189, al-faqatu busutul mawahib. Maksudnya, berbagai macam ujian bala, yakni serba kekurangan itu, bagaikan hamparan untuk hidangan pemberian-pemberian kurnia Allah. Ini sudut pandang tasawuf. Yakni kesusahan, kepayahan, kekurangan yang menimpa tu, ini sebenarnya dia menghamparkan suatu hamparan tadahan yang seolah-olahnya dia menghamparkan suatu hamparan tadahan untuk terima kurnia Allah. Ini sudut pandang tasawuf. Jadi orang-orang yang mempelajari tasawuf, dia faham kaedah ni, iaitu apabila seseorang itu nak diberi sesuatu, ghalibnya dia hadapi kepayahan dulu awal tu.
Ada halangan sikit, ada kepayahan sikit. Jadi kalau dia seorang yang arif hatinya, dia tahu ada benda nak mari tu. Bila dia sakok pihak awal tu, ada halangan, ada tekanan dan sebagainya. Kalau dia ni seorang yang arif hatinya, ghalibnya dia akan faham. Seolahnya beri isyarat ke dia, ni mesti ghalibnya ada benda yang nak boleh ni. Ada benda yang nak mari ni. Itu sudut pandangan ahli tasawufnya. Jadi mereka ni melihat kepayahan itu adalah seumpama hamparan, seumpama sebab yang seolahnya melayakkanlah ataupun yang memajarkan mereka ni untuk terima pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita tengok dua keadaan yang berbeza. Ini kita balik pada kisah sejarah sikit untuk renungan bersama. Perhatikan contoh-contoh yang kita nak beri ini. Ini bermanfaat kerana sejarah ni berulang. Sejarah ni berulang. Sebab tu sejarah-sejarah lama ni jangan lupa. Kena baca, kena dengar, kena kaji, kena tengok sebab cerita tu akan berulang. Pelakon lain-lain lah. Tapi jalan cerita tu berlaku. Dalam Al-Quran disebut watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari tu cerita-cerita lama dulu tu dia akan berulang balik. Kisah-kisah tu. Ini kena perhati. Baik, perhatikan. Kita tengok sejarah orang Islam lah senang. Untuk kita perhatikan benda-benda macam ni lah. Dalam perang Badar orang Islam menang. Tapi kalau kita perhatikan bagaimana kondisi, bagaimana keadaan kekuatan orang Islam masa tu, lemah. Orang lemah, senjata kurang. Ditekan lagi, menghadapi kepayahan lagi, menghadapi kesukaran lagi. Tapi Allah Ta'ala beri kecemerlangan, kemenangan. Dia gitu. Tapi cuba banding pula dengan apa yang berlaku di Perang Uhud. Seketika, Perang Uhud, pekat awal tu orang Islam menang. Nabi memerintahkan sekelompok pemanah ni duduk di Bukit Uhud. Jangan lari apa pun. Jadi bila berlaku perang ni, orang Islam memenangi pekat awal. Tapi bila musyrikun lagi, dia tinggal harta rampasan, dia tinggal harta-harta bawa tu. Jadi hak duduk atas Bukit Uhud ni tengok keling tak sedap. Tengok harta yang ditinggal, turun belaka, langgar perintah Nabi. Tak kisah dah. Orang musyrikun temu lagi lah, lari, tapi lari tu lagi sekat jalan. Kawan ni tengok harta turun, ambil harta-harta. Jadi musyrikun tengok lipat balik, habis kena. Dan kalau kita tengok perang Hunain, lagi nyata dan jelas. Pada waktu perang Hunain ni orang Islam kuat. Musuh yang dihadapi tu lemah. Lemah. Perhati molek cerita ni, perhati molek. Kenyataannya akan berlaku. Akan berlaku. Pada waktu perang Hunain ni orang Islam kuat. Persenjataan, keahlian ramai, persenjataan cukup kuat. Musuh yang ada dilawan tu beberapa kelompok orang Yahudi kecil. Itu pun nepek di sarang-sarang dia, di kubu-kubu dia. Lalu bagaimana? Jadi orang Islam pada waktu itu dia hilang punca. Mari timbul ego, mari timbul sombong, bangga diri, rasa kuat, rasa lebih, mula pandang remeh korang, pandang rendah. Kena sekali orang Terengganu panggil cak rapok, semua lari. Cak rapok, lari, ibarat kau panggil lari laku 1000 ni. Sepik dunia ni, ketakutan. Kena perhati ni. Ni kena perhati molek. Berapok semua lari. Kenapa? Kerana rasa sombong. Mula rasa sombong, mula rasa bangga, mula tak sedar diri. Na'udzubillahi min zalik. Habis kena. Jadi sekarang ni tasawuf nak mengajarkan kita satu konsep bahawa kekurangan, kelemahan itu dari satu segi ada manfaat dia, ada kebaikannya. Sekiranya kesusahan itu, kepayahan itu menjadikan kita lebih ingat kepada Allah, lebih tahqiq ubudiyah kita, itu satu kebaikan. Dan dari sisi yang lain, dari segi rahsia tasawufnya, halangan yang dihadapi, kepayahan, kesukaran yang ditempuh itu, dari aspek rahsia sufinya itu sebenarnya menjadi sebablah untuk dapat sesuatu yang lain lagi.
Apabila Allah akan memberi kurnia besar kepada seseorang hamba-Nya, tetapi ternyata dari amal ibadat lahirnya tidak mencukupi untuk menerima pemberian itu. Bila Allah Ta'ala ni nak beri, nak kurniakan sesuatu kepada seseorang, tapi amalan yang dia buat tu nampak tak seimbang mana, tak pandang mana. Lalu bagaimana kekurangan itu dipenuhi ataupun dilengkapkan? Maka Allah menguji padanya. Jadi bila Allah Ta'ala nak beri kat dia dengan ibadah yang dia ada tu mungkin tidak memadai, maka Allah Ta'ala melengkapkan itu dengan cara menguji dia. Maka Allah menguji padanya dengan bala, yakni didatangkan kepayahan, musibah, halangan dan sebagainya. Dan di situlah tertimbusnya berbagai dosa. Dengan kepayahan itulah kesalahan dan kekurangan dirinya itu dikifaratkan, dihapuskan Allah. Kemudian dinaikkan ke tingkat yang telah disediakan untuknya itu. Maka dengannya lah dia dilihat ada kelayakan, ada kesesuaian untuk diangkat oleh Allah kepada suatu kedudukan yang Allah Ta'ala nak beri ke dia. Maka demikianlah menurut faham hikmah ahli tasawuf ni. Yang ni bila seseorang tu kadang-kadang bila Allah Ta'ala nak angkat darjat dia, tapi tengok pada amalan dia mungkin tak setara mana, maka antara caranya, antara keadaan yang selalu terjadi atau kadang-kadang terjadi, dia dihadapi kesusahan seketika. Yang mana dengan kesusahan itu, bila dihadapinya dengan sabar, apatah lagi dengan redha, maka dia akan membersihkan dirinya, mengkifaratkan dirinya dan memberikan sesuatu untuk dirinya sehingga dia dilihat sesuai dan layak untuk diangkat ke tempat yang Allah Ta'ala nak beri ke dia tu. Kadang-kadang dengan cara itu. Maka demikianlah kalam hikmat Syekh Ibn Atta yang ke-189. Jadi kalau dapat kita simpulkan daripada kedua-dua kalam hikmat ini, perkara yang nak diberitahu tu adalah mengenai falsafah memahami rahsia di sebalik kepayahan tu, kesukaran yang dihadapi oleh manusia. Bahawa ada kalanya dia bermanfaat dan membantu kita untuk menjadi lebih dekat kepada Allah Ta'ala bagi orang yang berusaha nak mendekatkan diri kepadanya, dan bagi orang-orang dari aspek yang lebih umum lagi kok, dia menjadi sebab kadang-kadang datangnya pemberian dan pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adapun kalam hikmah yang ke-190. In aradta wurudal mawahibi alaika sahih al-faqra wal-faqata ladaika innama sadaqatu lil fuqara. Jika engkau ingin datangnya pemberian kurnia besar dari Allah kepadamu, maka bersungguh-sungguhlah dalam mengakui, yakni membuktikan tasheh kehambaanmu, yaitu kemiskinan dan keperluan kerendahanmu di hadapannya, yakni di hadapan Allah. Jadi kata Syekh Ibn Atta, sekiranya kita ni menghendaki supaya datangnya pemberian Allah kepada kita, macam mana kita nak buat? Kalau kita berharap nak Allah Ta'ala kurnia sesuatu yang baik kepada kita, yang boleh mendatangkan kebaikan kepada kita, kemuliaan kepada kita, kita nak benda tu, nak buat mana? Cara dia. Maka salah satu cara dari sudut tasawufnya, dari sudut kesufiannya, iaitu mentashehkan, mentahkikkan kefakiran diri kita ni. Apa makna mentahkikkan? Yakni kau biar sampai tahap benar-benar menghayati dan merasai kefakiran, keberhajatan dan kebergantungan dirimu kepada Allah. Dah bila manusia boleh rasa gini ni? Bila boleh mas? Ada dua cara manusia boleh rasa benda-benda gini ni. Kadang-kadang dengan pilihan, kadang-kadang dengan terpaksa. Baik. Manusia mula merasa kefakiran dirinya, keberhajatan dan kebergantungan dirinya kepada Allah tu, ghalibnya
Manusia akan rasa benda ni ada kalanya ada boleh dicapai dengan cara usaha, boleh dicapai dan kadang-kadang diperoleh dengan cara terpaksa. Baik, dengan cara terpaksa dulu. Iaitu Allah Ta'ala menurunkan musibah kepada dia tu. Kepayahan, kesukaran kepadanya tu, akhir sekali dia sedar dia, terasa kesusahan, kepayahan. Lalu tauhid dia tu akan bawa dia kepada satu hakikat, dia sedar diri dia, aku ni hamba Allah yang tak ada apa-apa, serba kekurangan, penuh kehinaan. Dan tauhidnya juga akan membawa dia itu mengenal kekuasaan Allah, mengenal kehendak kekuasaannya, kehebatan dia, kesempurnaannya dia kenal. Jadi dengan tekanan yang terpaksa dia tanggung tadi, kepayahan, kesukaran tadi tu, kalau dia ada tauhid dalam hati dia tu, ada iman dan tauhid dalam hati dia tu, dia akan bawa hatinya akan rasa benda tu. Pada waktu itulah kalau dia bermohon kepada Allah, minta kepada Allah, diberi, dikurniakan. Sebab apa? Dia benar-benar tahqiq, benar-benar mencapai, menghayati, merasai hakikat ubudiyah, kehambaan dirinya itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Jadi salah satu cara orang mencapai tahqiq ubudiyah ni iaitu dengan cara terpaksa. Dah nak elok, tak musibah kena, bukan boleh pilih. Kesusahan menimpa, kesukaran menimpa. Tapi dengan tauhid tadi lah menyebabkan dia mencapai tahqiq ubudiyah ni. Itu juga menjadi sebab dia akan menerima pemberian kurnia Allah Subhanahu Wa Taala. Yang selagi itu nanti akan saya jelas pada kuliah-kuliah yang akan datang lah. Sekianlah saja dulu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.